Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami bernama Radio 24. Sekarang ini masanya kita akan bersama dengan Dr. Niki Syuhada untuk bercakap mengenai takaful dan juga wang bantuan rakyat satu Malaysia yang kita dapat baru-baru ini kan. Jadi apa nak buat, apa nak bikin dengan duit tu, nak guna terus, nak bayar hutang ke, ataupun nak simpan supaya kita boleh guna pakai dalam masa tempoh berapa tahun lagi, ataupun memang dah guna dah pun, dah habis dah pun. Allah, inilah kita cerita ni bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam ceria, salam bijaksana, bijak sini kepada semua pendengar Bijak Wang. Ya. Hari Rabu 12.15 adalah hari untuk kita bijak-bijak wang. Jadi jika ada antara pendengar yang dah berkira-kira nak memusnahkan wang pada waktu tengah hari ini, fikir balik. Sila fikirkan untuk tidak memusnahkannya, tetapi untuk membinanya. Kan? Jadi ada satu buku, semalam saya pergi ke kedai buku, saya ambil satu buku lah. Dan buku mengenai apa? Mestilah mengenai perancangan kewangan kan? Sudah semestinya. Jadi dekat buku tu kata, kalaulah dia katakan, kalaulah semua orang boleh berbelanja kurang daripada perbelanjaan, betul ke? Kalaulah semua orang boleh berbelanja kurang daripada gaji masing-masing, tak ada masalah langsung dalam kewangan masing-masing. Ini kalau yang terlebih tu. Itu maksud dia, semua antara kita ni tidak pandai berbelanja, tidak pandai mengurus, di mana kita selalu guna lebih pada apa yang kita ada. Itulah, walaupun kadang-kadang kita kerja siang hari memanglah kerja 8 jam. Malam kita ambil lagi kerja sambilan overtime. Tapi hujung bulan tak cukup juga duit. Kerana kita tidak pandai hidup dalam lengkungan pendapatan kita. Itu saja. Jadi satu je dalam buku tu, kita buka, kita tengok tu dia. Itulah dia kenapa ada orang yang berjaya dalam pengurusan kewangan dan kenapa ada orang tak berjaya. Yang tak berjaya kenapa? Kerana tidak pandai menguruskan wang yang ada di tangan, tetapi menggunakan lebih daripada apa yang ada dalam pendapatan dia. Okey, itu dia. Jadi dalam masa yang sama juga, di mana Dr. Niki selalunya datang tak berkeseorangan, Doktor Ya, saya selalu berdua. Siapa agaknya orang sebelahnya tu? Ya, hari ini saya ada tetamu saya, iaitu seorang konsultan di dalam bidang kewangan yang bersama-sama saya di dalam Dr. Niki Syuhada Group. Beliau adalah Cik Fazlin. Assalamualaikum Cik Fazlin. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Okey. Dan kalau kita dah war-warkan di awal tadi Dr. Niki juga Cik Fazlin, kita nak bercakap mengenai takaful. Ya. Adakah Cik Fazlin orang yang paling sesuai untuk menjawab soal insurans ni? Ya, Cik Fazlin merupakan seorang premier agent di syarikat saya, di mana beliau menumpukan kebanyakan masa dia membantu pelanggan-pelanggan di dalam takaful dan insurans. Apa yang pentingnya kepada mereka yang mungkin ada setengah tu mempunyai persepsi apabila menerima panggilan daripada syarikat-syarikat insurans, tak nak, tak apa. Ada banyak kerja, macam-macam alasan yang kita bagi sampai dia kita reject terus. Macam mana kita Tapi nak kalau orang ajak pergi belanja duit, tak reject kan? Tak reject, itu dah dia kita kan. Betul. Kalau ajak beli baju ke, pergi ke mana-mana ke, berseronok macam tu, tak pernah nak reject kan. Suruh beli takaful dan insurans, fikir panjang Betul. Dan reject dulu sebelum fikir. Itu yang best. Betul. Doktor, kalau ikutkan sebenarnya macam tu. Sebab pertama sekali bila kita tahu bahawasanya antara pemasaran yang dilakukan ialah untuk menelefon pelanggan-pelanggan yang berpotensi. Tapi bila kita terima panggilan tu, kita akan macam, ini mesti panggilan insurans ni kan? Mesti kita rasa macam orang nak jual. Tetapi sebenarnya mempunyai banyak
faedah-faedah dia dalam takaful. Jadi hari ni jom kita siasat, kita tengok mungkin ada perkara-perkara yang kita tidak jelas tentang takaful, dan pendengar jika ingin bertanya bolehlah membuat panggilan kepada kami ya. Ya, anda dialog-alogkan telefon kami 0326927939 untuk bertanya apa saja berkaitan dengan takaful. Juga mungkin nak bercakap pasal duit pemberian kita, duit BRIM kita minggu kita lepas tu, ramai yang dapat ya. Itu pun ramai juga yang komplain. Ya. Okey. Dan mungkin Cik Fazlin ada sesuatu yang ingin dikongsikan berkaitan dengan takaful ini. Okey, macam yang tadi cakapkan, kebanyakan caller dapat panggilan daripada company-company ataupun syarikat-syarikat yang nak promote tentang insurans dan takaful. So immediately orang reject. Sebabnya mereka tak faham ataupun mungkin kurang peka tentang kepentingan takaful. Disambung kembali bersama dengan Dr. Niki Syuhada juga Cik Fazlin. Baik, Dr. Niki. Ya, ada saya juga yang bertanya tentang bagaimana pula yang sudah pun ada insurans, apa yang perlu dan bezanya takaful dengan yang lain-lain. Mungkin Cik Fazlin boleh menjawab soalan ini. Okey, terima kasih soalan tersebut. Kalau macam mostly kebanyakan orang dah ada insurans, sama ada melalui company ataupun sendiri yang ambil polisi tersebut. So apa yang perlu anda tahu adalah tadi Dr. Nika ada share yang kelima, di mana anda perlu memahami insurans polisi anda. Apa yang benefit yang anda dapat daripada polisi tersebut. Contoh, kalau anda simpan sekian-sekian, tempoh dia berapa lama, kematangan dia, and then benefit dia cover bil hospital ke, ataupun untuk persaraan ke, ataupun consistent income. So apa yang penting kat situ memang ada Dr. Niki mention tadi is memahami insurance policy. So kalau tak faham tentang polisi tersebut, anda kena telefon balik semula kepada company yang insurans yang anda beli tadi tu. Ya. Tapi ada juga kan yang dah pun sign untuk insurans tu, tapi tak baca polisi insurans tersebut. Sebab itu apabila mereka tak baca dan tak faham, jadi dia lapse tau. Dia cepat sangat kita tak nak bayar. Kita panggil dalam insurans lapse kan. Kita tak membayar setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap setengah tahun yang kita dah janji nak bayar itu, atau setiap annual yang kita patut bayar. Sebab kita rasa aku letak duit ni macam rugi je, tahun lepas tak dapat apa pun daripada ni. Betul tak? Tak nampak kan? Sebab tu kita lapse, kita tak membayarnya lebih lanjut. Ramai orang yang tak faham tentang takaful ataupun insurans ni. Contoh apa yang saya nak cakap pada hari ini ada tentang endowment saving plan. So endowment plan, simpanan endowment ni, dia punya awareness ni, kalau kita tengok data daripada Bank Negara, semakin lama semakin kurang orang menyimpan dalam plan tersebut. Okey, contoh macam apa yang saya ada di sini, apa yang saya boleh kongsikan adalah saya dapat data daripada Bank Negara, iaitu tentang caruman terhadap endowment plan, sama ada digunakan untuk education, pendidikan ataupun persaraan. Okay, pada tahun 2007 sebanyak 36.6 juta orang menyimpan dalam plan ni. Ini berdasarkan, saya fokus pada endowment saja. And then dia berkurangan 33.2 juta. Lepas tu kurang lagi 32.7, kurang lagi 24.9 juta. Dan tahun 2011, this one yang latest 2011, 19.3 juta sahaja orang mencarum dalam endowment plan ni. Ini kerana kebanyakan orang di luar sana, even Fazlin jumpa customer pun, ramai yang tak faham tentang endowment plan. Okay, endowment plan ni dia ada dua ciri, dua tabung, di mana dia ada tabung simpanan dan juga tabung pelindungan. So tabung simpanan tadi ni, para pelanggan boleh mendapatkan 3 jenis keuntungan, di mana anda akan dibayar cash coupon, consistent return, di mana kalau dalam bahasa mudah dia is a guaranteed cash payment. And then faedah yang kedua, selain daripada yang itu, anda juga akan dapat cash dividend. Cash dividend ni selalunya orang akan kumpul accumulate untuk jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Dan pulangan yang ketiga adalah dalam bentuk pulangan kematangan polisi tersebut, insurans tersebut. So tabung yang kedua pula tadi, yang pelindungan tadi tu, di mana sekiranya berlaku sesuatu dalam tempoh anda menyimpan tadi, anda akan company takaful operator akan bayar.
contoh mungkin waiver ataupun faedah kematian kepada penyimpan. Of course kalau kematian beneficiary dia yang dapatlah, penama tadi yang dapat. Okey, sementara waktu ni kita terima dulu pemanggil Dr. Niki ya. Encik Anwar ketika ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Encik Anwar. Saya nak ulah pasal insurans ni lah. Aha. Sebab apa majoriti orang Melayu kita, contoh kawasan dekat kampung, Ya. dia tak beli insurans. Sebab Macam saya sendiri, saya duduk dekat bandar pun, saya labelkan insurans ni penipu. Memang penipu dan memang suka menipu. Sebelum dia masa dia jual insurans tu dekat customer, ejen-ejen insurans ni daripada syarikat insurans lah. Takkan ejen ni daripada kedai kopi, mesti daripada ejen insurans. Ya, betul lah tu. Benda ni apabila bercerita dengan customer, ibarat besi tu yang hitam boleh jadi putih. Apabila customer dah ambil, so apabila kita nak, contoh nak tanya dia, kita nak buat quotation, kita nak operation ke apa ke, sebab kita dah tanam padi, kita nak tuai padi kita. Ini kita tanam padi tak boleh nak dituai. Untuk apa kita tanam padi tu? Lebih baik kita bakar je padi tu. Macam mana kita nak guna untuk apa tu Cik Anwar? Contoh macam saya nak claim insurans untuk rumah saya ke, nak buat apa operation resident ke apa. Apabila dia saya menanya kemudian, saya cakap encik tak beli insurans ni. Saya cakap yang you declare dekat saya 25 jenis penyakit, habis kenapa sekarang you cerita lain, dulu you cerita lain. Sekarang ni saya cakap, saya sebagai orang Malaysia dan orang Islam juga, mengatakan insurans dekat Malaysia ni tak ada satu pun insurans Islami. Kalau mana-mana orang cakap insurans dekat Malaysia ni betul-betul Islamik, buktikan kepada saya. Walaupun saya ni tak, sebab kita bukan bercakap pasal atas dasar kita agama, tapi insurans dekat Malaysia ni tak ada satu pun Islamik. Ya. Dan kebanyakan insurans asing ni bertapak dekat Malaysia ni suka sangat menipu rakyat Malaysia. Itu orang-orang dekat kampung. Contoh pergi dekat Kelantan ke dekat kawasan-kawasan, bukan dia orang ni bukan tak ada duit, dia orang ada duit. Tapi insurans dah menipu dia orang dah tak akan percaya insurans. Itu yang boleh jadi isu ni sekarang. Terima kasih Cik Anwar. Cik Anwar. Okey, saya faham pendapat Cik Anwar tersebut. Okey, kita mungkin boleh dapatkan Cik Fazlin lah memberikan penjelasan sedikit. Okey. Memang kalau kita dengar banyak orang di luar sana yang rasa insurans ni menipu, yang tak betul, dah bayar lepas tu tak boleh nak claim certain condition. So sebab apa yang penting sebenarnya kita kena faham takaful. Dia ada banyak jenis. Contoh kita ada takaful family yang cover takaful hayat. Takaful hayat yang cover ke penyakit-penyakit kritikal. And then kita boleh juga attach ataupun kita tambah dengan medical card. Medical card ni guna dia untuk you claim sekiranya anda masuk ke hospital, bil-bil perubatan tadi ditanggung. So dia different pula dengan takaful link ataupun investment link. So investment link ni dia ada perisa pelaburan di situ. So dia tak sama seperti yang nombor satu tadi, tak yang earlier one tu. Okey. And then yang ketiga pula macam yang Fazim baru share tadi tentang endowment. Endowment ni lain pula. So endowment ni kebanyakannya dia fokus kepada generate income dalam plan tersebut, dan juga sekiranya berlaku sesuatu dalam tempoh anda menyimpan tadi, contoh kematian ataupun hilang upaya kekal, itu sahaja yang di cover. So that's why dia tidak cover meliputi segala-galanya. So penting tadi untuk anda faham apa plan yang anda ambil tadi untuk memenuhi financial goal. Tak timbul kekeliruan nanti ya. Betul. Dan seperti Cik Anwar tadi telah orang kata mempunyai satu experience, pengalaman dalam pelaburan. Saya ingin jelaskan, kita kena melalui berbagai-bagai pengalaman untuk mematangkan diri kita dalam ilmu untuk melabur ni, Cik Anwar. Jadi jangan kecil hati, jangan cepat sentap ke, marah ke. Cik Anwar bikin balik, pergi balik, mengenal balik, call lagi ejen yang lain pula. Lama-lama Cik Anwar akan jadi lebih pandai dan mahir. Kerana kemahiran itu yang kita nak, Cik Anwar. Dalam hidup kita akan melalui pelbagai-bagai pengalaman dan problem-problem untuk mematangkan kita dan memandaikan kita. Kerana ia memerlukan skill untuk kita memaham pelaburan. Okey. Baik doktor, kita terima pemanggil seterusnya Encik Harun. Hello, Assalamualaikum. Harun, insyaAllah. Assalamualaikum. Ya, silakan.
puan panel, doktor dan sebagainya ni. Ya. Ni pengalaman saya etika takaful. Ya. Ejen dia cerita dengan saya manis. Lepas tu bila saya ada masalah first time nak guna, dia tak datang, phone pun tak nak angkat. Tapi tak apalah. Itu pengalaman pertama saya dengan insurans. Ya. Setelah beberapa tahun lepas itu, saya kerja jauh dengan family. Ya. Hello? Ya. Kerja jauh dengan family. Kebetulan saya selalu travel. Ya. Bila saya mengenangkan anak bini saya di rumah, tak ada satu duit yang boleh saya bagi selonggok dekat dia kalau saya meninggal. Ya. Dia jumpa tu ejen ni. Ejen Saya lain cerita pula. dengan dia, ejen lain pula. Ya. Prudential Takaful. Ya. Saya cerita dengan dia. Saya kata sekian. Saya customer. You mesti dengar cakap saya, bukan dengar cakap you. Saya Ya. kata dekat, sebab saya kena bertegas. Ya. Sebab kita ni nak baca pun tak ada masa. Berapa banyak orang kesan nak baca. Ya. Jadi saya kata dekat dia, okey, apa yang perlu saya bayar? Sekian. Dan saya nak nombor telefon dia, nombor telefon bos dia, siapa pengurus dia. Ya. Saya boleh kontak semua. Ya. Alhamdulillah. Sehingga hari ini ejen tu tak berani nak main-main dengan saya. Betul. Maksudnya sekarang ni kita customer kena bertegas. Ya. Dan yang kedua, customer ni dia kena tahu bahawa dia ada hak. Ya. Dia kalau dia tak angkat telefon ni tak apa. Ini hari kau selamat, lusa kau kena. Maksudnya kena macam tu. Bukan. Maksud saya kita dah melabur. Ya. Kita melabur untuk jangka panjang. Ya. Kita tak nak esok bila kita tua susahkan anak-anak, susahkan Betul. kawan-kawan. Ya, kita tak kena nak tahu esok, goal kita. Kenapa ya, kita membuat pelaburan betul. tersebut. Ya. Ya betul. Kita tak nak tua esok jadi Pak Gad. Saya tak kata jadi Pak Gad tu tak betul. Maksud saya tak nak susah. Saya dah tua esok saya nak senang, saya nak pergi umrah. Ya, nak mempunyai satu goal. Ya. Jadi sekarang ni bila saya nak masuk apa-apa, saya kata saya customer, you dengar cakap saya dulu. Betul. Apa kehendak saya. Yang kedua, yang saya pelik ni, rigid sangat ni, sampai sekarang ni orang Melayu payah sangat nak beli insurans. Itulah. Itu. Saya dekat pejabat ni ada 10-20 kawan, satu pun tak nak melekat dengan saya. Saya komisen RM20 je pun. Tapi saya kata RM20 ni you boleh jaga sampai mati anak bini you semua. You mati anak you dapat RM20,000. You mati anak you dapat. Bukan kata tak suruh dia mati. Point sekarang ni kita fikir future. Membekalkan. Ya, kita nak membekalkan ini yang terbaik. Macam ni air tak ada. Yang ketiga pula, saya nak tanya pelaburan public mutual ni sejauh mana unit trust ni mampu bertahan di Malaysia ni. Sebab saya baru join public mutual. Tapi orang cakap kita baru nak belajar. Sebab saya daripada insurans pergi public mutual ni, long investment punya ni. Sebab saya tak nak tua juga susah. Jadi saya orang Melayu yang fikir. Orang Melayu kat luar tu kalau dengar tolong fikirlah, ambil lah insurans. Ya, Sebab terima belajar. kasih. Bila tak ada pengalaman tak belajar ni. Betul. Ini masalah dia. Ya. Okey, baik. Pelabur ni biasa risiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Niki, Betul. sebelum Dr. Niki menjawab, kita terima terus pemanggil yang seterusnya, Encik Yusof. Ya. Wah, hangat hari ni kita. Hangat hari ni. Okey, kita terima Encik Yusof. Hello, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Cakap dengan Dr. Niki Ya, saya. Silakan. Okey, Dr. Niki. Teruskan. Cik Yusof terputus ya. Buat pengurusan kewangan. Cik Yusof, mohon ulang semula, tadi kami tak dengar. Saya ni kategori orang kata apa, orang yang baru nak belajar buat pengurusan kewangan. Okey. Okey. Tadi saya dengar doktor cakap berkenaan dengan kewangan kita yang keluar masuk semua kita catat. Kita kena catat. Single sen tu setiap sen ke ataupun ringgit-ringgit yang kita kira je. Okey. Okey, yang itu lepas tu saya memang orang kata tak ada insurans lagi dan memang saya plan untuk get through insurans tu. Ya. Okey, apa yang tindakan pertama yang saya harus buat untuk memilih insurans yang tepat? Itu soalan saya. Okey. Okey, Terima kasih. terima kasih, Of Ya. course, Okey. saya bagi ruang untuk Cik Fazli memberikan nombor handphone beliau untuk Cik Yusof kontak sekejap lagi ya. Dan of course apabila kita nak membeli muzik saya dah naik kan? ya. Wah, itulah dia hangat ketika ni. Ternaik muzik dia. Okey. Jadi of course bila kita ni saya selalu ingatkan ini, ilmu, mentor, sistem, tindakan. Ini memang saya belajar dah lama dan juga rakan saya sendiri yang saya sayangi iaitu Dr. Azizan Osman sentiasa mengingatkan ini. Ilmu, mentor, sistem dan tindakan daripada kita. Jadi ilmu kita bila berjumpa dengan ejen-ejen kita lihat daripada situ. Kita tanya pada dia dan dia akan menjawab. Kita tanya lagi dan dia akan menjawab. Dan kita tidak boleh menyalahi sesiapa jika soalan-soalan tu kita belum ada. Kadang-kadang kita sebagai orang baru dalam melabur, kita tak reti apa nak ditanya. Jadi mereka hanya memberikan apa yang mereka tahu kepada kita, ya.
Jadi mungkin setelah kita menjadi pelabur sekian lama, kita ada lagi soalan-soalan, kita kontak saja mereka untuk bertanya. Dan kita mesti mempunyai mentor-mentornya, iaitu mungkin mentor itu seperti saya di dalam rancangan ini. Mungkin juga seorang penulis buku yang lain, ataupun seorang yang mempunyai seminar yang lain, ataupun rakan kita sendiri di dalam office kita yang lebih baik dari kita. Dia juga boleh menjadi mentor kepada kita kerana dia telah melalui. Mungkin kita boleh tanya, yang ini apa benda? Yang ini apa benda? Kita kena bergaul dengan kita mereka kena yang bergaul dengan dah mereka. ada pengalaman. Ya, kan tak boleh lawan itu. Itu tak boleh lawan. Pengalaman kita tak boleh lawan. Jadi kita dapatkan pengalaman melalui mentor-mentor di keliling kita ni tadi. Ya. Dan kita kena ada sistem, iaitu satu sistem yang memudahkan kita untuk membayar, macam contoh dia auto debit, atau apabila membayar insurans tu jangan bulan-bulan nak pergi bayar. Sediakan sesuatu yang auto debit supaya mudah, sistem-sistem yang mudah untuk kita. Dan kemudian tindakan daripada kita. Contoh dia, kalau kita rasa investment ni tak berapa bagus, kita dah buat, kita perlu evaluate balik tindakan tersebut. Nak teruskan atau tidak? Betul tak? Kerana tindakan itu di atas kita. Kita tak boleh nampak benda tu dah menurun-menurun, tak bagus dan sebagainya, kita continue juga. Tak betul lah. Maknanya tindakan itu mesti datang daripada kita. Jadi Cik Harun, Cik Yusof, kalau boleh ikut kepada yang saya ceritakan ni, iaitu ilmunya dahulu. Sebab Cik Harun, Cik Yusof kata baru belajar kan, nak start. Ilmu, mentor, sistem, tindakan. Dan percayalah cakap saya, tak ada orang yang macam tak terkena ke, tak terkena tipu ke, tak terkena rugi ke dalam belajar nak belen-belen duit ni. Mestilah kita akan lalui lah benda tu. Kita akan lalui, ada orang yang cakap tak betul dengan kita. Jadi kita kena ada tindakan yang cepat, kita kena ada ilmu yang kuat. Kita juga akan melalui orang yang mungkin tidak beri apa yang patut mereka beri pada kita, dan kita juga akan melalui mereka yang bagus, mereka yang tepat, mereka yang bagus, mereka yang good service, kita akan melaluinya juga. Jadi jangan takut untuk melalui kesemua ini, asalkan anda pandai menjaga wang anda, uruskan dengan betul supaya taklah 100% kita bagi kepada seseorang. Kita mesti pandai untuk mengelolakan wang kita di tempat yang berbagai-bagai. Supaya tak satu tempat je kita letak. Okey, baik. Sekarang ni kita terima pemanggil, mungkin pemanggil kita yang terakhir, Encik Yunus ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Yunus, silakan. Dr. Niki, saya nak tanya sikit ya, Doktor. Ya, Cik Yunus. Saya dah berumur 62 tahun. Ya. Adakah saya masih boleh beli insurans takaful lagi ke? Okey, saya serahkan kepada Cik Fazlin untuk menjawab. Itu saja soalannya? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Cik Yunus tadi berusia 62 tahun. Okay, tengok juga kepada jenis-jenis polisi yang Cik Yunus inginkan. Kerana certain polisi ni dia ada different perbezaan umur kat situ. Contoh ada plan yang boleh ambil daripada 14 hari sehingga 65. So kalau 62 ni kira tahniah lah, masih boleh lagi ambil plan. Contoh yang kami ada di sini, endowment plan. So apa yang penting adalah kena check dulu sama ada plan ini masih lagi menerima usia 62 tadi tu. Okey. Ya, boleh hubungi Cik Fazlin seketika nanti saya di talian. Okey, boleh call saya di talian 017-8842-916. Okey, sekali lagi mungkin boleh ulang Cik Fazlin? Okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh call saya di 017-8842-916. Okey. Ada orang memang tak ambil tahu langsung pasal insurans, Dr. Niki. Ada juga yang memang tak terkira insurans yang diambilnya. Kalau diikutkan berapa banyak insurans yang perlu ada untuk seseorang tu. Insurans nyawa, insurans kematian, insurans kemalangan. Insurans apa yang perlu sebenarnya? Kalau kita katakan negara jiran kita, tak berapa jiran lah. Jepun. Setiap warga negara dia mempunyai 7 polisi seorang. 7 polisi seorang di negara Jepun. Jadi yang basic dia kita kena ada ialah insurans nyawa atau life takaful, iaitu family takaful dia panggil life lah untuk nyawa kita supaya dapat memberikan sesuatu kepada family jika tidak sempat wang dikumpulkan untuk family kita. Kemudian kita perlu mempunyai medical card kerana ada di antara perubatan kita diperlukan di tempat yang lebih pakar untuk medical card
dan sekali dengan duduk di hospital lah, ya, hospitalization. Kemudian kita kena ada CI lah, critical illness, jika mendapat penyakit-penyakit yang boleh menggugat kita sampai tak dapat pergi kerja ni. Itu dia 3 perkara asas kena ada, ya, life insurance, medical insurance dan juga CI, critical illness. Ya, ini 3 mesti ada. Kalau tak ada, mestilah ambil tahu untuk mendapatkannya, ya. Bertanya lebih lagi. Ya. Okey, duit BRIM kan? Minggu lepas saya ada bercakap di sebuah radio tentang BRIM. Minggu lepas baru dapat, ya. Ada ramai yang dapat tu, kebanyakannya bukanlah orang yang tak ada punya duit pun, ya. Tetapi mereka hanyalah berpendapatan lebih rendah daripada 1,500, ya, lebih kurang daripada 2,000 dan 1,500 dapat, ya. Jumlah yang dapat adalah RM300. Okey. Ya. So saya nak ingatkan sekali lagi, apa bentuk sahaja pun pendapatan, sama ada daripada BRIM atau daripada ibu bapa atau daripada rakan atau daripada anak-anak atau daripada sesiapa saja, satu bentuk duit yang masuk, kita mesti hargai duit tersebut. Ini adalah rezeki dan janganlah sekali-sekali membinasakan dia. Kita ada 2 choice dalam perancangan kewangan. Apabila berhadapan dengan sejumlah wang, kita ada 2 pilihan. Untuk binasakan dia atau untuk menumbuhkan dia. Binasa atau nak tumbuhkan dia. dia. Okay, so binasa bermaksud duit itu kita spend, kita menggunakan, belanja, dan duit itu tak akan memberi pulangan balik dah. Walau apa pun tak akan pulangan balik. Maknanya dia mati kat situ. Contoh, beli baju, beli jam, beli handphone, beli tiket wayang, beli makan hari ni, yang gaya hidup. Itu seronok sekejap je. Seronok dia saat saja. Itu kita panggil membinasakan duit tersebut, ya. Jadi apa yang sebaik-baiknya kita lakukan? Membina adalah membeli juga. Orang beli juga handphone, tapi sebab guna dia untuk buat Instagram cantik, sebab apa? Nak menjual barang. Sebab tu dia beli handphone tu, sebab dia nak buat Instagram, kan, ataupun nak buat Facebook. Atau dia beli baju, tapi sebab dia nak pergi bercakap, nak jadi MC ke DJ ke, dia nak mengguna balik pakaian tersebut untuk mendapat pendapatan. Betul. Jadi kita kena selalu gunakan dan ingatkan, jika kita tak ada nak beli baju sebab nak pergi bercakap ke, sebab nak buat duit balik ke, baik kita simpan je dalam akaun kita supaya duit itu menjana profit, lagipun keuntungan. RM50 daripada duit BR1M tu memang dah disalurkan untuk takaful, untuk kan? takaful. Jadi yang dapat di tangan tu, kita gunakan dia untuk buat balik. Ada antara mereka yang bercakap dengan saya, ada yang beli pelengat. Mereka beli pelengat untuk buat kuih. Ya, di mana duit 300 tu akan datang balik jana lama masa kepada kita. Itu dijadikan sebagai modal untuk memulakan untuk berniaga. Berniaga kecil-kecil. You know, and that is very good. So dekat sinilah saya nak ingatkan kepada semua pendengar-pendengar saya, pengurusan kewangan adalah tentang minda kita, attitude kita tentang duit. Adakah kita nak memusnahkan duit itu sekelip mata sahaja, atau kita nak memikirkan untuk memanjangkan hayat kewangan kita untuk masa hadapan. Okey, itu kata-kata daripada Dr. Niki. Dan Cik Fazlin sendiri mungkin boleh ulang sekali lagi kepada mereka yang nak bertanya dengan lebih lanjut berkaitan dengan insurans ni, nombor taliannya. Okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan tentang takaful dan insurans, boleh hubungi Fazlin di 017 8842 916. Ya. Dan tak kenal maka tak cinta. Jadi beli dahulu takaful tersebut. Mungkin tadi ada ramai yang kata kena tipu dan sebagainya. Saya meminta maaf, memohon maaf bagi pihak-pihak yang mereka sebutkan, walaupun saya tidak ada kena mengena dengan pihak-pihak yang mereka sebutkan. Tetapi saya nak kita mengenal, maka barulah kita bercinta dengan produk-produk ini dan mengetahui apakah kebaikan-kebaikan produk ini kepada kita. Ya, itu saya suka, tak kenal maka tak cinta. Baik, terima kasih kepada Dr. Niki Syuhada juga Cik Fazlin untuk bijak wang kali ini. Dan mohon maaf juga kepada anda semua kerana kami tak dapat nak terima semua pemanggil. Memang ramai sangat ni. Apapun terima kasih. InsyaAllah minggu depan ada lagi kita akan bersama dengan Dr. Niki Syuhada dengan topik yang lebih menarik lagi. Seketika nanti tepat pukul 1 tengah hari, Kemas Kini Berita 24 Extra.